masalah, khususnya masalah ekonomi negara. Rakyat mengharapkan kerajaan yang telah terbentuk di peringkat pusat dan negeri mampu untuk memikul amanah dan tanggungjawab menyelesaikan masalah kesulitan yang telah dan sedang mereka hadapi pada hari ini, untuk menguruskan kehidupan mereka, untuk menentukan supaya mereka mampu menghadapi masa depan dalam keadaan yang lebih sempurna lagi. Namun agak malang sekali, harapan itu menjadi harapan yang sia-sia saja. Nampak sangat bahawa kerajaan pusat khususnya dan kerajaan ini tidak berupaya nak membuktikan kecekapan mereka untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh rakyat khususnya dalam bidang ekonomi. Harga barang-barang yang masih melambung naik, kos sara hidup yang tidak dapat terurus, yang menjaminkan masa depan yang lebih selamat, apalagi masalah inflasi yang melanda negara sejak beberapa tahun dan masih terus dihadapi pada hari ini. Tidak nampak satu pun inisiatif yang konkret dan jitu yang dapat mereka lakukan untuk menyelesaikan dan membantu masalah rakyat jelata yang ada di negara kita dan khususnya di negeri Selangor ini. Kita berhadapan dengan masalah yang tiap kali kita dengar bukan suatu yang menyenangkan hati kita. Masalah mendapatkan bantuan supaya KWSP dapat dikeluarkan. Masalah untuk membantu industri kecil dan sederhana, untuk diberikan bantuan-bantuan keuangan menerusi pinjaman-pinjaman dan bantuan mudah. Masalah OPR yang meningkat selalu. Masalah subsidi elektrik yang sekarang ini sudah dipotong, yang menyebabkan ramai pengguna terpaksa membayar harga yang lebih tinggi. Janji untuk menghapuskan tol sampai hari ini pun tak dapat dilaksanakan. Apalagi janji yang mereka telah buat waktu berkempen pilihan RU yang ke-15 untuk menurunkan harga minyak, sampai hari ini pun habuk tarak apa pun yang telah mereka lakukan. Apa mereka boleh berjanji, tetapi mereka tak dapat menunaikan janji mereka. Cakap saja, tapi cakap mereka tak serupa bikin, tuan-tuan. Jadi apakah rakyat Selangor yang menanggung penderitaan dan juga di banyak tempat yang lain, masalah itu tak dapat diselesaikan, nak meneruskan sokongan kepada kerajaan PHBN ini, saudara? Nak sokong ataupun tak nak sokong? Jangan sokong pada mereka. Kita berhadapan dengan masalah politik juga. Ini PHBN ini dikatakan adalah satu pakatan politik perpaduan untuk mewujudkan kestabilan politik dalam negara kita. Kestabilan politik dilihat seolah-olah sudah dapat tercapai, tapi kestabilan politik saja tidak dapat menyelesaikan masalah rakyat jelata. Sebelum PRU dulu, Tok Guru Haji Hadi bersama dengan saya berkata bahawa ada pakatan sulit antara Anwar Ibrahim dengan Zahid Hamidi. Mereka kata kami semua ni bohong. Sekarang ni apa yang sudah berlaku? Siapa bohong dan siapa yang tidak bohong, saudara? Sebab itu dalam PRU ke-15 kita dengar bahawa ada permusuhan yang agak ketara. Ini bukan baru. Masalah UMNO yang bermusuhan dengan DAP sudah zaman berzaman. Sebab mereka mempunyai perbezaan ideologi. PAU UMNO diputuskan no Anwar, no DAP. Tetapi selepas PRU yang ke-15, UMNO terus menunjukkan belang sebenarnya, iaitu suatu pengkhianatan pada ahli-ahli mereka dan orang-orang Melayu sendiri, dengan kerjasama yang telah pun terbentuk dengan DAP, dengan PS dan sebagainya. Dan ini telah pun menimbulkan kemarahan. Tak apalah, ada hikmah bila orang-orang Melayu yang mendukung mereka selama ini melihat sudah ada berlaku pengkhianatan, maka mereka sudah mula sedar.
Dalam Dewan ini dan di luar sana pun saya tahu ramai ahli-ahli UMNO dulu yang pendokong kuat pada UMNO. Hari ini sudah kita lihat mereka datang untuk bersama-sama dalam barisan perjuangan Parti Perikatan Nasional kita ini. Terima kasih kita berikan pada mereka semua. Sebenarnya banyak isu dan masalah yang negara sedang hadapi. Sebab itu kami dalam Perikatan Nasional pada malam ini kita akan teruskan apa yang telah pun kita nyatakan dahulu, komitmen kita yang total, yang 100% perjuangan kita untuk menegakkan apa yang kita sebutkan sistem demokrasi berparlimen, usaha kita untuk memperjuangkan nasib rakyat, perjuangan kita untuk menentukan supaya ekonomi kita dapat kita pulihkan, menegakkan apa yang terkandung dalam perlembagaan negara. Seperti contoh baru-baru ini kita mendengar berita tentang keputusan kabinet untuk menarik apa yang telah pun berada di dalam mahkamah. Mahkamah telah membuat keputusan berhubung dengan soal penggunaan kalimah Allah dan lain-lain lagi istilah bahasa agama Islam ataupun Arab, dan itu telah pun ada di mahkamah untuk sekian lama. Baru-baru ini kita telah mendengar keputusan kerajaan pusat untuk menarik rayuan tersebut. Yang ini telah pun menimbulkan kemarahan kepada orang Melayu Islam di negara kita. Bukan makna kita membenci mereka-mereka penganut agama lain, tetapi jelas terbukti bahawa kerajaan PHBN tak dapat membuktikan bahawa mereka berupaya untuk membela nasib Islam dan umat Islam di negara kita. Di Selangor sebagai contoh, ada undang-undang yang menghalang mereka daripada agama lain menggunakan istilah seperti Allah dan sebagainya. Bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Sultan Johor, Kedah di waktu itu mohon supaya kes itu terus dirayu sampai ke peringkat mahkamah yang tertinggi. Ini satu saja yang saya fikir telah menimbulkan satu kemarahan masyarakat kita. Dan ini tentu tidak akan menentukan masa depan yang lebih stabil untuk rakyat, khususnya umat Islam dalam negara kita. Komitmen kita untuk terus membela nasib rakyat, dan tidak berapa lama lagi kita telah pun mendengar berita-berita bahawa banyak Dewan Undangan Negeri di 6 buah negeri akan dibubarkan. Selangor antara negeri yang akan menjadi fokus kita. Selain kita nak mempertahankan negeri-negeri Kelantan, Terengganu dan Kedah, selepas kita menguasai Perlis, insyaAllah rakyat di sana akan terus kekal mendokong perjuangan PN. Di dalamnya ada PAS dan juga Bersatu. Kita harap negeri Selangor, di mana kita tahu inilah satu kancah kumpulan masyarakat pelbagai-bagai, akan bangkit dan bangun untuk mendokong perjuangan kita dan menentukan Perikatan Nasional menang dalam PRN yang akan datang di negeri Selangor, di juga negeri Sembilan, dan tidak kurang juga usaha kita untuk mengurangkan sokongan rakyat pada kerajaan yang ada di Pulau Pinang.